bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Pendengar Ria 897 FM, saya akan terus bacakan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Kisah yang ingin saya ketengahkan adalah satu pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Apa kabar Casey? Apa kabar semua pendengar-pendengar rakan-rakan MJ12? Nama saya Sentumbung. Bukan nama sebenar, ini merupakan nama samaran saya. Saya ingin berkongsi satu peristiwa ketika saya berusia antara 11 sampailah usia saya 17 tahun. Saya pernah tinggal bersama dengan ibu angkat saya. Apabila ibu kandung saya telah pun dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan ayah kandung. Memang hidup saya dengan ibu kandung boleh dikatakan tidak begitu selamat. Kerana ibu kandung saya adalah seorang penagih bersama dengan bapa kandung saya, Casey. Bila ibu dengan bapa saya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, saya terpaksa tinggal bersama dengan ibu angkat. Pada mulanya, saya tengok semua keadaan keluarga ibu angkat semua macam biasa. Mereka ni memang baik. Saya tidak boleh berbohong pada Casey. Ibu angkat saya, suaminya, semua baik. Tapi lama-kelamaan, baru saya tahu, mereka ni baik, tapi ada juga kejahilan yang dilakukan. Antara perkara yang membuat saya terperanjat, apabila pernah saya disuruh masuk dalam satu bilik. Waktu tu usia saya, kalau tak silap, 15 tahun. Bila masuk ke dalam bilik, mereka sebenarnya suruh saya melihat upacara yang mereka lakukan. Ibu angkat saya bernama Ina yang telah pun melakukan sesuatu pemujaan pada malam yang dimaksudkan. Casey dan rakan MJ12, mungkin apa yang bakal saya ceritakan dan teruskan mungkin sukar untuk dipercayai. Tapi pendengar Ria 897, malam yang sama saya masuk tidur dalam bilik seorang diri. Sedang saya tidur, saya rasakan sesuatu menghempap badan saya. Dan Casey, menghempap badan saya dan sesuatu berlaku pada saya. Saya tak boleh sebutkan di udara sebab ada perkara yang sensitif. Tapi apa yang akan saya beritahu anda, keesokan harinya, bila saya bangun pagi, kata beliau,
kata Sentumbung bila saya bangun pagi. Saya rasakan bahagian badan saya ada satu sudut rasa sakit. Jadi kesakitan ini berlarutan. Pada malam-malam tertentu, saya akan dipanggil masuk, konon-konon nak tengok upacara yang mereka buat. Padahal bukan, Casey. Padahal saya menjadi mangsa pemujaan jin yang datang pada tengah-tengah malam dan akan meniduri saya sebagai habuan. Saya memang tidak menipu, Casey. Setiap kali bangun, selepas mereka panggil saya duduk dalam bilik, konon-konon tengok mereka melakukan upacara, saya akan tidur dan rasakan badan dihempap. Kemudian bila bangun pagi, mesti ada satu sudut di bahagian badan saya akan rasa sakit. Dipendekkan cerita, akhirnya Pak Long saya lah, Casey. Sebelum ini, beliau dan isteri duduk di Australia. Setelah bertugas di sana selama beberapa tahun, kembali tinggal di Singapura. Dan waktu itulah saya pun diambil balik. Saya memberitahu Pak Long tentang kejadian itu. Pak Long membawa saya berjumpa dengan seorang pakar perubatan Islam, dan mendapat tahu bahawa saya telah pun diperkosa oleh makhluk jin ketika saya tidur waktu malam sebagai habuan. Pendengar Ria 897, sekarang ini saya masih lagi berhubung dengan ibu dan bapa angkat. Walaupun apa yang mereka lakukan tak boleh saya terima, tapi saya harus juga kenang jasa yang mereka buat. Beri tempat perlindungan, makan, minum, sekolah, pakaian, semua itu harus saya ambil kira. Dan biarlah Allah saja yang menghukum mereka, bukan saya. Begitu juga dengan pendengar-pendengar Ria yang lain. Kalau ada saudara mara rakan-rakan yang buat salah, bukan kita yang menghukum, malah biarlah takdir yang menentukan. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam yang ikhlas dari Sentumbung, Misteri Jam 12. Itu dia pendengar Ria 897, rintihan hati seorang pendengar, ya, nama samaran digunakan Sentumbung, yang telah pun menjadi mungkin bahan habuan lah kepada makhluk jin yang disimpan oleh ibu bapa angkat. Dan satu niat, nilai murni dalam hatinya. Walaupun dibuat demikian, beliau tak ada rasa dendam, tak ada simpan pun sedikit sifat dendam, malah masih berhubung dengan keluarga angkat beliau. Dan katanya biarlah, sebab kenangkan jasa, beri makan, minum, sekolah, dibayar, semualah. Sampailah ke hari ini masih lagi berhubung dengan keluarga angkat. Wah, memang susah nak dapat orang macam ni, Lazimnya kita akan teruslah lupakan, menjadi musuh mungkin, dan dah tak nak lagi lah, campur dengan keluarga angkat kita. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman. Dan bayangkan, kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar yang lain. Itu tadi kisah. Dan bagaimana, pernahkah anda mendengar makhluk jin yang dikatakan telah pun, boleh saya gunakan istilah perkosa lah, memperkosa anak gadis secara gaib? Bagaimana agaknya? Adakah ini mungkin boleh berlaku? Anda tanyalah rakan-rakan yang lain ataupun mereka yang mungkin lebih arif, lebih pakar dalam bidang ini. Saya akan teruskan kisah selanjutnya. Dan berikut ini, bayangkan pendengar Ria 897, seorang kakak ni telah pun kirimkan email pada saya. Dan ini kiriman daripada rakyat dari negeri seberang lah. Kita tak kisah, orang seberang ke, orang Singapura ke, orang Indonesia ke, Brunei ke, Malaysia ke. Yang penting terima kasih kerana sudi memantau siaran Misteri Jam 12. Kita kan serumpun. Jadi inilah kisah daripada pendengar dari seberang. Saya akan beri anda sedikit sinopsis kisahnya. Emailnya panjang, bermuka-muka surat depan saya ni. Tapi tadi saya dah potong-potong-potong, dan tengoklah kalau dapat saya sampaikan dengan baik. Daripada Kak Hamidah, pendengar Ria 897. Apa yang diceritakan oleh Kak Hamidah memang menakutkan. Dalam rumah Kak Hamidah sebenarnya dah lama duduknya makhluk yang dipanggil sebagai hantu pocong. Malah dalam kisah ini bila saya baca dan kira bukan satu, malah dalam rumahnya dikatakan oleh pakar ada sebanyak 12 ekor, saya gunakan ekor lah, 12 ekor pocong
yang ada terdapat dalam rumah Kak Hamidah di salah sebuah kawasan, khususnya di mana ni? Di Johor Bahru. Akan saya beritahu anda dari mana datangnya kisah ini dalam kisah Kak Hamidah, pendengar dari Johor Bahru. Kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kehadapan DJKC yang saya hormati, nama saya Kak Hamidah. Kiriman email ini saya kirimkan kepada KC supaya KC dapat bacakan pengalaman yang perit selama lebih kurang 3 tahun lebih saya hidup merana. Ini kerana dalam rumah saya terdapat bukan 1, malah 12 ekor pocong. Bila saya akhirnya pergi mendapatkan bantuan seorang tukang perawat. Pendengar-pendengar misteri jam 12. Mengikut Kak Hamidah, pada mulanya yang nampak makhluk pocong itu adalah anak gadisnya. Makhluk itu kelihatan di ruang tamu, sedang berdiri di sudut rumah. Lazimnya penampakan pocong ini bukan di tengah-tengah, tapi malah antara penjuru rumah. Disitulah penampakan akan berlaku. Beberapa kali anak saya menegur, tapi saya mengatakan jangan fikir yang bukan-bukan, dan malah saya cari alasan. Kalau anak balik lambat, saya akan marah. Kau balik lambat lagi? Kau dah tahu, kau senang nampak-nampak, kau balik lambat lagi. Kalau dia ikut kau macam mana? Jadi, rakan MJ12, rumah saya katanya Kak Hamidah, rumahnya adalah rumah jenis 2 tingkat. Rumah teres jenis 2 tingkat. Sepanjang setahun lebih, anak saya diganggu sampai dia takut sendiri. Malah dia ada biliknya sendiri, kakaknya juga ada bilik sendiri. Kenapa agaknya saya kata yang saya tak percaya dengan anak saya, Kisi? Ini kerana dia seorang saja yang nampak, dan dia juga sering balik lambat. Jadi kakak tak pernah nampak, suami saya semua tak pernah nampak, dia seorang. Sebab itulah saya selalu dan sering kali marah anak saya. Kau balik lambat lagi, benda tu ikut kau ni senang nampak. Tapi kebelakangan itu, setelah saya marah, dia balik siang, tetap dia boleh nampak. Oleh kerana itu, saya katakan dia kalau takut tidur dengan kakak satu bilik. Jadi biliknya dikosongkan, jarang digunakan waktu malam. Dia akan tidur sebilik dengan kakaknya. Malah katil dalam bilik anak kakak ni bernama Murni telah pun dialihkan masuk dalam bilik kakaknya memang tak suka. Oleh kerana adiknya penakut, apa nak buat, kakak terima seadanya. Pendengar Ria 897, selepas 2 tahun lebih duduk dalam rumah, kakak baru nampak. Casey, pertama kali kakak ternampak apabila pukul 1 pagi kakak bangun. Ini kerana keesokan harinya kakak dengan anak-anak dengan suami nak pergi piknik. Jadi kakak bangun tengah malam tu nak keluarkan ayam, ya, supaya tidak dibekukan. Kakak nak buat persiapan siang sedikit. Bila bangun pagi tu kira nak angkat saja, masuk dalam kenderaan dan pergi. Kami berkelah di tepi sungai. Rakan-rakan pendengar misteri jam 12, saat kakak sedang duduk di dapur buat persiapan untuk berkelah, makanan-makanan sedang disiapkan. Casey nak tahu apa kakak nampak? Casey dekat penjuru tembok di ruang tamu. Pada mulanya nampak macam sama-sama, sebab di ruang tamu penjuru tu sebelah tembok tu langsir. Bila angin tiup langsir bergerak, baru tersilap, baru akan nampak benda putih berbungkus sedang berdiri dalam rumah. Tapi sedang kakak potong, ruang tamu tu gelap, Casey. Hanya lampu dapur yang kakak hidupkan. Kakak terhenti seketika. Kakak tenung dan renung lama, Casey. Nak tunggu angin tiup langsir supaya tersilap agak lama. Lebih kurang dalam seminit gitu. Kakak duduk dan perhatikan penjuru di ruang tamu, Casey.
Bila tengok lama-lama, Astaghfirullahalazim. Kisi, bila angin tiup kain langsir terselak, nampak Kisi, susuk tubuh makhluk putih berbungkus sedang berdiri Kisi. Nampak wajahnya, kulitnya terkupak-kupak seolah-olah sedang memerhatikan kakak dari jauh. Ya Allah, dalam hati, selama ni anak aku cakap betul. Kisi, dipendekkan cerita. Kakak rasa kakak tahu siapa yang hantar. Dalam rumah kakak tak ada pembantu, tapi kakak ada menempah maid services. Katanya Kak Hamidah, maid services ni kakak perlukan, kakak telefon dan kakak akan bayar mengikut jam. 1 jam dalam $20. Jadi dia akan mop rumah, kadang-kala cuci baju, bersihkan bilik tidur dan sebagainya. Dan kakak hairan, setiap kali bila kakak panggil mesti orang yang sama. Sampai dah kenal dengan budak ni. Bila dia datang, rupanya setiap kali dia datang, bila kakak panggil, dia akan lepaskan sesuatu dalam rumah. Rupa-rupanya Kisi, budak ni ada hati dengan suami kakak. Tapi Kisi, suami kakak orang yang bukanlah kakak nak cakap bangga kenapa, tapi 5 waktu tak terlepas. Sentiasa dekatkan diri dengan Allah. Bila panggil pakar datang rumah, terperanjat Kisi. Pakar tu sebenarnya datang. Mula-mula dia datang tengok rumah. Dia tengok dalam rumah, dia kata, rumah kamu ni panas. Aku tak tahu barang apa dalam sini. Nanti datang buat kali seterusnya, aku akan bawa pekakas-pekakas. Jadi mula-mula dia datang, katanya memang sah dalam rumah ada sesuatu. Kakak dah ceritakan, anak pernah nampak, kakak pernah nampak, tapi anak perempuan yang dewasa dengan suami belum pernah nampak. Kali kedua pakar datang, dia siap dengan botol kaca. Tak banyak Kisi, botol kaca dibawa 2 saja. Kemudian pendengar Ria 897. Bila pakar tu mula nak merubat, Kisi dipendekkan cerita di sini, saya tak perlu baca yang panjang-panjang ya. Dipendekkan cerita. Pakar tu panggil seolah-olah berdamping. 2 botol tak cukup, 1 botol untuk 1 makhluk. Sampaikan kakak terpaksa mencari botol di dapur. Botol kicap kakak buang, kosongkan. Botol sos cili, betul Kisi, bukan nak buat cerita, benda tu dimasukkan ke semua. Ada 12 botol kaca. Dan ini bermaksud ada 12 makhluk pocong bersepa dalam rumah. Makhluk ini diperlukan. Dalam rumah kakak tak tahulah. Kata pakar ini ada beberapa penjuru dalam rumah. Tembok dengan tembok bertemu, 1 penjuru. Jadi makhluk pocong ini harus berdiri di setiap penjuru dalam rumah, barulah rumah tangga kakak akan porak-peranda. Selepas itu, kakak tidak panggil lagi Kisi, pembantu part-time untuk kemas, untuk tolong kakak. Terima kasih. Selamat tengah malam Kisi. Baik, pendengar Ria 897. Bayangkan, dalam rumah 12 ekor pakar tu confident bawa 2 botol mungkinlah saya rasa macam itulah situasinya confident datang, saya rasa dalam rumah awak ni ada sesuatu tak kena. Jadi kunjungan beliau kali kedua, dia datang tu dia cubalah, tak tahu sebab di sini upacara yang disebutkan oleh mana ni Kak Hamidah kita ni memang terperinci lah dengan buat tu buat ni. Saya tak nak lah nanti mungkin nanti diperdebatkan. Yang penting pakar ni membantu awak ni keluarkan makhluk tu lah. Dan 2 botol dia bawa tu tak cukup sumbat dalam dan tak dikatakan di sini kemanakah botol-botol tu dibawa lah. Jadi ada orang katakan ada botol tu ditanam. Kalau tanam tu tak boleh tanam ialah yang tak dalam lah, kena korek sedalamnya dan kena letak botol tu dan kemudian timbuslah. Sebab apa? Barang sesiapa yang membuka botol lah, daripada apa yang saya baca botol tersebut, makhluk pocong itu akan mendampingi orang yang buka botol sebagai tuan yang baru.
Kisah daripada Akak Hamidah dari JB. Terima kasih yang sudah berkongsi pengalaman pada malam ini. Dan kalau anda jadi dalam situasi Kak Hamidah, apakah reaksi anda? Bagaimana? Dan saudara, kita teruskan dengan pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah yang anda dengar hanya satu hiburan. Jangan mudah kita terikut-ikut. Jangan mudah kita percaya. Selanjutnya, kita akan ke hujung talian. Anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Wah, 669-11897. Dan mungkin saya nak tanya anda soalan ni. Kalau botol-botol tu yang dah diisi lah dengan makhluk-makhluk jin yang terperangkap, makhluk jin bukan masuk botol tutup dah terperangkap, bukan, dia pun boleh keluar macam tu. Tapi mesti adalah bacaan-bacaan, mungkin ada sesuatu yang dikenakan pada botol tersebut membuat makhluk itu terperangkap. Jadi dengan membuka botol tersebut, orang itu akan menjadi tuan barulah. Jadi sekarang ni mungkin apakah anda rasa yang dibuat pada botol tersebut? Adakah dibuang di laut? Mungkin kebanyakan ni kadang-kadang kita nampak botol-botol kat laut, ataupun ditanam, ataupun botol itu dihapuskan mungkin, tak tahulah. Jadi bagaimana agaknya? Mungkin anda pernah dengar, boleh berkongsi komen pendapat anda di Facebook DJ KC ataupun Facebook Ria 897 FM. Kita ke hujung talian sekarang bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap? Hello, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya tak ada apa yang nak cakap. Cuma saya nak minta satu lagu boleh KC? Lagu apa tu? Lagu yang budak kecil tu KC. Oh, InsyaAllah. Okey. Terima kasih Selamat malam KC. Selamat malam. Okey, silakan 669-11897. Kalau ada kisah misteri, hubungi saya sekarang 669-11897. Dan macam-macam kisah saya terima pada malam ini. Ada juga yang katanya kiriman SMS lah. Datangnya daripada ini, dah baca awal tadi. Okey, ini dia. Dari pendengar kita bernama Sufian kata, apa khabar KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa. Ini ketika saya menunggang motosikal di kawasan Lornie Road. KC, waktu tu saya baru saja balik makanlah dengan kawan-kawan saya di Adam Road. Jadi dua orang sahabat saya tinggal di bahagian di bahagian barat Singapura lah, katanya west lah, west tu barat lah, barat Singapura. Jadi kalau mereka menunggang motosikal ni, mereka akan terus exit masuk PIE menuju ke arah Jurong lah. Saya pula tinggal di Tua Payoh. Jadi bila saya tunggang motosikal, saya sekarang ini akan gunakan Lornie Road terus masuk Braddell. Memandangkan sekarang dah ada jembatan lah untuk jalan atas. Jadi waktu kejadian ini berlaku, sedang saya menunggang motosikal, saya hairan tiba-tiba malam tu, pagi yang dimaksudkan itu katanya, lane sebelah bertentangan, tak ada kenderaan yang lalu. Lane yang saya gunakan tidak ada kenderaan yang lalu, kecuali motosikal saya satu je. Tak pernah dalam umur saya lalu dekat kawasan tu, saya perasan motosikal saya seorang saja yang lalu dekat road. Jadi saya macam merasa tak sedap hati. Saya pun tungganglah motosikal saya, dan setiap kali saya tunggang tu, saya selalunya asyik tengok cermin lah untuk tengok belakang ada tak kereta, tengok lane lorong sebelah, tak ada kenderaan KC. Entah macam mana, sedang saya gunakan lorong paling kiri lah, sebab nanti nak masuk Tua Payoh tu ada kena impit kiri. Katanya Sufian, bila sedang menunggang, tiba-tiba antara satu tiang lampu dekat Lornie Road, belakangnya hutan MacRitchie, satu tiang lampu, berdiri seorang perempuan KC. Saya terperanjat, nyaris pendengar Ria 897. Entah dari mana datang teksi, saya tiba-tiba swerve ataupun pesongkan motor saya ni. Bila motor saya terpesong nak masuk lane sebelah, teksi belakang horn, kata beliau. Saya terperanjat lah, sebab setahu saya tak ada kereta pun. Tiba-tiba teksi datang, nyaris aksiden, berlanggar. Nasib baik sempat saya masuk balik lane saya dan sempat tenangkan perasaan yang sedang takut. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap tu? Saya Mazni. Mazni, buat panggilan dari mana ni? Daripada Tampines. Dan ada pengalaman Mazni tentang apa? Daripada dekat Aljunied. Ini Aljunied. Anda sedang apa ni? Sedang berjalan ke? Pergi rumah kawan? Saya pergi apa?
Manager saya. Rumah manager anda lah. Okey, jadi apa yang berlaku di kawasan Aljunied tu? Saya tengah berjalan dengan adik saya. Saya tengah berjalan dengan tepi bawah jabatan. Saya nampak benda tu di dekat tengah je. Saya nampak dia warna putih. Dalam pukul 7 lebih. Itu je. Habis saya cakap dengan saya punya manager, saya cakap, bila saya pergi sana, saya terperanjat. Itu je saya tahu. Terima kasih ya Mas Ni ya. Sama. Baik, silakan hubungi saya sekarang 669 11897. Pendengar Ria 897 FM. Saya akan bacakan kiriman SMS yang saya tadi ada terpandang yang dikirimkan pada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama, kisah misteri dihantarkan kepada saya. Dan kiriman-kiriman daripada pendengar kita. Okey, yang ini. Ini ada pendengar kita yang kirimkan, nanti akan saya ketengahkanlah, daripada Salina yang berkongsi peristiwa beliau. Dan ini Salina kata kisah yang ingin diceritakan ini adalah tentang kakak iparnya yang tinggal serumah. Jadi abangnya dengan kakak iparnya masih belum dapat rumah, dan mereka tinggal serumah dengan Salina dan ibu bapanya lah. Jadi apa yang berlaku adalah sesuatu yang mengganggu Salina sampai ke hari ini. Yang menghairankan dari kiriman SMS ni, Salina katakan ibu bapa saya dengan abang saya ni buat macam tak tahu dan tak ada benda yang berlaku. Mereka cuma nasihatkan dan kadang-kala itu saja. Tak nak ambil tindakan. Saya ni yang tengok, saya jadi takut, Casey. Apakah sebenarnya gangguan yang berlaku dalam rumah yang melibatkan kakak iparnya? Akan saya beritahu anda sebentar nanti. Tapi sekarang apa kata kita sambut panggilan dahulu di 669 11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Saya Muhammad Aidil. Muhammad Aidil, buat panggilan dari mana ni? Dari Jurong. Ada pengalaman kisah tentang apa, Aidil? Di Kampung Wak San. Kampung Wak San? Ya. Anda ke sana memancing? Ya, memancing dengan menjala. Oh, dan berapa ramai tu? Dengan keluarga saya, dengan abang saudara saya. Dan silakan dengan kisah anda. Ni cerita pendek lah. Silakan. Apa ni? Kita dengan saudara saya, bapa keluarga saya dengan abang saudara saya pergi main jala. Pasang jala, kita sampai sana pukul 11 lebih lah. Lepas tu dah pasang jala, bapak saya suruh pasang jala. Adik saya ternampak benda putih lah. Habis kita orang tak nampak lah. So kita buat bodoh je lah. Lepas tu kita dah pasang jala. Lepas tu kita dah naik balik, duduk balik. Dalam pukul 2 lebih tu macam saya macam rasa benda lah. Tapi saya tak nampak lah benda tu. Lepas tu dalam pukul 3 lebih bapak saya suruh angkat jala. Angkat jala tu dalam angkat jala dalam pukul nak masuk kat subuh lah. Bapak saya suruh pack barang. Naik lori lah. Abang saya buat lori. Naik lori. Lepas tu bapak saya dengan abang saya duduk depan. Saya dengan adik saya duduk belakang. Saya dengan adik saya nak naik lori. Lepas tu lagi satu yang adik saya nak tutup lori tu. Time subuh lah. Habis ada suara azan. Jadi sebelum adik saya tutup ada suara perempuan jerit tolong. 3 kali lah. Tu je lah. Wah, dah kedengaran suara sayung. 3 kali. Jadi suara tu keluar dari luar dalam ni? Dari luar. Bila nak balik tu lah. Kampung Wak San memang sunyi sana. Jadi nasib baiklah gangguan setakat di situ dengar tolong sayu. Ya, tolong je. Terima kasih Sama. Kembali pendengar Ria 897. Baik. Sekarang tiba masanya saya ketengahkan satu lagi kisah sebelum saya berehat seketika. Yang ini adalah kiriman SMS yang dikirimkan kepada saya. Datangnya daripada pendengar bernama Salina. Jadi sedikit sebanyak awak dah tahu semualah tentang latar belakang kisah pengalaman yang dialami oleh Salina.
tentang kakak iparnya. Begini kisahnya. Casey, saya sekarang ini masih takut dengan kakak ipar saya. Bukan apa, Casey. Baru-baru ini baru kehilangan anak yang pertama, cahaya mata yang pertama. Setelah dilahirkan adik saudara saya yang kecil, bayi inilah. Sebulan setelah dilahirkan meninggal dunia, Casey. Sebagai seorang ibu, pastinya saya faham perasaan kakak ipar saya. Kesedihan. Sampaikan membuat dia emosinya terganggu. Sampaikan membuat beliau seringkali duduk termenung, kadang-kala menangis. Tapi yang buat saya terganggu sangat-sangat, bila bayinya menangis, bila bayinya meninggal, bila bayinya meninggal di sini, katanya Salina, dibungkus bayi itu dengan kain batik lepas. Dan Casey, setelah dikebumikan, kain batik lepas tu kakak saya tak nak simpan. Saya pernah beberapa kali ternampak kakak ipar saya duduk di ruang tamu, kadang-kala duduk di dapur, kain batik lepas tu dibungkus. Dalam tu disumbat dengan kain, baju tak tahulah apa. Dia bungkus macam bayi, kemudian dia akan dokong macam anaknya. Sambil itu dia akan menyanyi kisi untuk bayinya tidur. Pendengar Misteri Jam 12, perbuatan kakak ipar saya yang emosinya terganggu setelah kematian anak yang pertama, lebih kurang sebulan setelah kematiannya itu, kakak ipar saya perbuatannya membuat saya rasa takut. Yang hairan, saya pernah balik dari sekolah. Balik rumah tak ada orang. Masuk dalam bilik kakak ipar dengan abang saya secara sembunyi-sembunyi. Casey, saya buka pintu almari, ternampak bungkusan tu, Casey, dalam almari bajunya. Niat di hati memang nak buang, tapi kalau dia cari, saya kena marah. Saya pernah beritahu ibu, pernah beritahu bapak saya, tapi mereka mengatakan, biarlah, kakak engkau kan sedih, kita beri lagi dia sebulan 2. Kalau dia masih belum baik, nanti bapak cakap dengan dia, Casey, sebulan 2 saya tak boleh tahan, Casey. Kadang-kala bangun tengah-tengah malam, masuk dapur, dia duduk dekat dapur tengah pegang bungkusan tu, Casey. Saya pun tak jadi nak masuk tandas. Ini yang buat saya takut. Itulah pengalaman saya, Casey. Pendengar-pendengar Misteri Jam 12, terima kasih. Daripada Salina, selamat tengah malam. Okey, itu dia kisah daripada Salina yang berkongsi pengalaman peristiwa. Baik, kiriman daripada Salina menyeramkan, ya, tapi kita juga haruslah mendukung, berikan sedikit berikan sedikit kekuatan lah kepada kakak yang mungkin baru saja kehilangan cahaya mata anak pertama. Bukan senang, seorang ibu 9 bulan 9 hari dialah anak dalam kandungan tu kesana ke sini dengan harapan penuh nak tengok anak pertama. Bila dah keluar, mungkin tempatnya di syurga, dan patut memberi semangat kepada kakak anda, sebab biasanya lazimnya bayi-bayi yang meninggal dunia ni dalam keadaan yang kecil, masih lagi kain putih ni, mereka lah antara orang ialah yang akan menarik ibu dan ayah mereka masuk ke dalam syurga, kata orang lah, bolehlah tanya periksa lah. Jadi kena beri kata semangat dan sentiasa mendukung dan memberikan ialah kekuatan pada kakak ipar anda. Ya Salina, saya faham memang seram lah, tengah-tengah malam nak pergi tandas, alamak, nampak kakak ipar kat dapur tengah dukung, sambil menyanyi, tak tahulah lagu apa dia nyanyi,
Takkan dia nyanyi Pontianak di bam. Seram juga terima kasih bagi anda yang sudi berkongsi pengalaman yang SMS pada saya, dan juga kepada anda yang sedang memantau siaran Misteri jam 12 di Ria 897 FM. Ingat, ini stesen radio Ria 897, dan saya dah uploadkan video saya yang kedua, Pulau Ubin yang kedua, part 1 adalah saya pun dah uploadkan. Ini merupakan bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga merupakan satu kisah dan cerita saya sampaikan. Apa jua yang saya buat video MJ12, jangan percaya. Semua untuk hiburan. Bila saya pergi sana, pergi sini buat rakaman, saya harap anda jangan terlampau taksub, jangan percaya. Sebab ini semua hanya untuk hiburan. Bila kita nak berhibur boleh, tapi jangan sampai salah kita berhibur lah. Bila berhibur terlampau salah, terlampau percaya, terlampau taksub dengan benda-benda gaib ni pun salah. Jadi ingat, ini semua hanya satu hiburan, dan yalah, kalau senang-senang boleh tonton video itu. Terima kasih bagi anda yang berikan kata-kata, komen-komen anda. Saya amat hargai. Kita akan berehat seketika. Saya akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah dan panggilan dari anda. Kalau nak telefon saya, tolonglah yang serius ingin bercerita, 669-11897. Anda sedang bersama saya, rancangan Misteri jam 12 di Ria 897. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau Facebook Ria 897. Ada yang suka dengan kisah-kisah malam ini, ada juga yang kata seram. Seperti SMS yang saya terima daripada Amirul, kata Kisi, seram betul kisah malam ni. Tengah dekat guard post mendengar Misteri jam 12 ni, tiba-tiba rasa seram sejuk pula. Kawan baru keluar pergi prowling. Sorang-sorang sini buat goyang lah. Tapi tak apa, MJ12 is the best. Betul, kalau tak ada rancangan ni tak tahulah saya hari-hari mengantuk ke si. Nak bila kena guard post hari weekend. Lemau si lutut. Dari Amirul. Wah. Itulah hujung minggu memang tak adalah, khususnya MJ12 direhatkan. Jadi ada rancangan-rancangan yang lain yang boleh anda dengar, seperti rancangan bersama dengan Hafiz Glamour, rancangan dangdut ayo dangdut dong. Juga bersama dengan Fizao, rancangan fenomena Korea, lagu-lagu K-pop, dan 2 jam lagu metal, lagu music ekstrim bersama Brother Bo dalam Vicious Volume. Jadi itulah rancangan boleh anda ikuti pada hujung minggu. Okey. Saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman, kisah-kisah dalam rancangan Misteri 12. Ada nampaknya kata Nafisa ni anak kasih nugget sih. Wah, malam-malam makan nugget. Ini adakah spicy nugget ke macam mana ni kiriman-kiriman yang lain daripada siapa ni, yang tadi Casey, lagu apa tadi, lagu budak yang cari stiker lah. Dari dulu sampai sekarang stiker tak jumpa. Yang ini pula dari teman dengar-dengar. Terima kasih bagi Muhammad Herzan yang sedang memantau, Ayu yang sedang memantau, Jebat Durjana. Nama awak kencang Jebat Durjana. Okey, ini baju kahwin ke Jebat Durjana ke macam mana ni? Farina Camelia, Fish Lumber, Syawal Savaski, Noru Haideru Aishiteru, Ice Cream 20 sen, Mr. VJ macam hari ni kalau tak tahu lagu tanyalah beliau, insya-Allah dia tahu. Andy Drama yang mungkin ada sakit apa ni tengah tutup muka ni macam SARS bukan jauhkanlah. Baik, bagus kalau kita sakit semua kita tutup supaya orang tak menyangkit. Bagus Andy Drama. Yang lain Azhar Rahman, Nafisa Muhammad Arif, Deli Li Ali. Nama awak pun repeat ialah Fast, dan juga di Facebook saya yang sedang memantau seperti Mark HS, Muhammad Faiz Acap, Es Krim 20 sen awak ni bagus mana-mana awak ada Ini dia panggil VJ Rakyat lah. Macam channel ni. Siapa lagi yang sedang memantau? Euro Germany, macam itulah. Fazrul Fami, Cik Ika Comel, Tengku Sarima, dan lain-lain yang terima kasih sedang memantau siaran Misteri jam 12. Kita akan buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan yang ini kiriman yang ingin saya ketengahkan datangnya daripada juga ni respon kepada kisah pendengar kita yang menunggang motosikal yang ketika itu dikatakan menggunakan Lonnie Road di kawasan MacRitchie dan juga Bukit Brown.
Yang ini daripada Syafi'i katanya. Selamat malam dan juga pada Casey dan juga pada pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Syafi'i. Saya juga ada pengalaman yang serupa yang dialami oleh pendengar tadi, menunggang motosikal jalan dekat Lornie Road. Tapi saya ni bukan menunggang, saya memandu lori. Waktu tu saya baru saja balik hantar orang pindah. Jadi sekitar pukul 2 pagi dah habis kerja, saya pun pergi makanlah dekat kawasan Adam. Selepas makan, saya pun nak memandu lori nak balik. Apa yang berlaku, saya rasakan belakang lori saya yang kosong muatan lori saya yang belakang kosong, pick up lah saya rasa tiba-tiba macam ada hentakan kuat. Saya ni terkejut, tekan brake lah. Bila tekan brake, saya nyaris Casey, di belakang saya betul-betul ada satu teksi berlanggar dengan lori saya. Nasib baiklah teksi tu pun sempat break. Saya keluar, saya ingatkan berlanggar dengan teksi. Saya keluar kena marah dengan pemandu. Pemandu tu kata, kenapa kau tekan brake, emergency brake? Jadi saya cakap lah, saya ada terlanggar benda. Cari Casey dekat lori, bawa lori, tengok tayar semua okey. Kemudian pemandu tu pun tengok saya lain macam, masing-masing masuk dalam kenderaan dan berdesut Casey tinggalkan kawasan tu. Memang menyeramkan. Kuat Casey hentakan pada lori saya. Tak tahulah apa yang landing kat belakang tu. Terima kasih. Tu dia. Jadi kiriman-kiriman yang dikirimkan daripada siapa ni? Ini pendapat daripada rakan kita. Assalamualaikum Casey. Marhaba. Afwan, tolong beritahu Cik Salina jangan terlalu ikutkan emosi. Ini bisa dan boleh memudaratkan beliau. Jangan biarkan ini terusan. Dari Habib Muhammad. Habib Muhammad, dah lama tak dengar berita. Apa khabar anda? Yang ini Rafi kata, alamak Casey, lagu saat terakhir tadi tu betul-betul buat saya jiwang lah. Rasa pasrah pula dengar. Hai lah. By the way, cerita malam ni seram-seram belaka. Terima kasih. Baik saudara, sebentar nanti saya ada satu kiriman email yang ingin saya bacakan. Dan siapa di antara anda, saya nak tanya dahulu, dalam rumah ada potret gambar keluarga. Siapa di antara anda sekarang di Facebook mungkin sedang memantau, dalam rumah anda ada family photo lah, yang anda dah letak bingkai ataupun frame, cantik-cantik lawa-lawa ni, awak letak di dinding rumah. Dan dalam gambar tu mungkin ada kakak anda, nini anda, datuk anda ramai-ramai lah, kira family photo lah. Di antara anda yang ada gambar family photo, anda beritahu saya, ada kisah berkaitan dengan family photo, dan benar atau tidak tak tahulah, tapi ini kisah yang dialami oleh seorang rakan yang ingin saya ketengahkan kisah seram beliau dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan kembali sebentar nanti, tapi sekarang kita terus dengan pemanggil kita dahulu. 669 11897. Pendengar dia 897, kita teruskan pemanggil kita dahulu. Hello, selamat pagi kepada Boyan di hujung talian. Apa khabar Cik Boyan? Alhamdulillah baik. Ini buat panggilan dari mana ni? Daripada Mukio. Dan ada pengalaman peristiwa yang ingin dikongsi sama? Saya nak cerita pengalaman ni tahun 60-an lah. Silakan. Tahun 60-an waktu tinggal Jalan Kayu dulu. Silakan. Kalau boleh radio tu di belakang boleh matikan ke? Terganggu nanti anda nak bercerita, ataupun jauhkan dirilah dari radio. Boleh. Okey. Ini saya nak cerita pasal kira zaman waktu tahun 60-an. Silakan. Waktu tinggal di Jalan Kayu. Jalan Kayu dulu 60-an kan rumah semua rumah kampung. Pokok getah semua banyak. Okey. Asal senja saja nanti boleh nampak benda terbang, tanah terbang sini. Benda-benda putih ni maksud saya ni, kira cekak lah. Jalan Kayu. Jadi waktu itu jam saya kira masih budak lagi. Saya masuk satu hari tu, saya masuk ke Perigi Buta cari ikan. Bila cari ikan tu, jadi bila saya dah dapat, saya bawa balik isi ikan. Salah satu daripada ikan itu adalah makhluk daripada keluarga dia. Jadi bila malam dia timbul. Dia timbul ke rumah. Saya ingat lagi tu cerita, memang betul timbul depan mata dia. Pasal apa, dia memang nak ambil saya punya bagi ganti. Jadi bila oleh kerana orang tua saya tidak masih hidup, berbual dengan dia, berbincang, okeylah dia nak saya sendiri lepaskan isi ikan dalam Perigi Buta tu. Itulah saya nak ceritakan pengalaman saya waktu tinggal di Jalan Kayu dulu. Wah, Jalan Kayu berapa tahun lama tu dulu Tahun 60-an, 50-an, 60-an time. Wah, lama betul tu Lama. Itulah saya cakap, ini pengalaman saya lah waktu betul-betul bila saya tangkap isi ikan daripada Perigi Buta.
Jadi itu salah satu tu mungkin dia punya ahli keluarga dia lah, Cik Pun ni lah. Jadi bila saya masukkan dalam botol, saya ikat. Jadi sebenarnya tak boleh keluar. Jadi malam dia menjelma. Jadi salah satu daripada itu dia datang kat rumah. Dia minta sebagai ganti, kalau saya tak lepaskan ikan, jadi saya sebagai ganti dia. Itu dia. Jadi nak sana saya terpaksa turun juga. 3 jam kira petang ni, saya turun ke Perigi Buta dulu, saya lepaskan. Itu jangan kat jalan kayu tu ada Perigi Buta. Jadi, terima kasih. Terima kasih pada Abang Boyan kita berkongsi pengalaman. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 669-11897. Pendengar Ria 897. Sekali lagi saya ingatkan kepada anda semua, jangan kita percaya dan terikut-ikut. Anggaplah rancangan ini sebagai satu hiburan sahaja. Selamat tengah malam. Siapa tu? Siti ke si? Siti buat panggilan dari mana, Siti? Dari Taman Jurong. Jauh rumah anda Jadi Taman Jurong, cuaca sana bagaimana? Hujan ke? Agak mendung lah. Dan pengalaman Siti nak dikongsi tentang apa ni? Apa ni, waktu tu beberapa minggu yang lepas tu, malam lah, dalam pukul 1 lebih, nak pergi ke toilet lah. Jadi bila tinggal Blok Diamond. Jadi Blok Diamond ni kira macam kita blok dia tu macam bertentang, macam 4 segi lah. Jadi malam tu nak ke tandas tu, nak keluar. Jadi dah keluar daripada bagi dapur semua tu, nak masuk ni, waktu nak masuk balik ke bilik tu, kita nampak macam ada benda lintas kat tingkap living room tu lah. Ingat kenapa je bila tengok betul-betul kan, agak depan tu juga KC, pasal nampak penanggal lah KC. Nampak benda tu, tapi benda tu tak berhenti, dia lalu terus, menuju terus lah. Jadi terus dia masuk ke dalam bilik tu, bila suami kan yang apa yang dia nampak. Jadi dia cakap, dah jangan keluar lagi lah. Tapi dia tanya juga, benda tu tengok, cakap tak, benda tu lalu terus kan. Tapi bila hari yang kebesok info ni, sama juga sisi, nampak juga benda yang sama tu kan, dah kat living room tu kan. Jadi bila tanya-tanya dengan kawan-kawan yang kat sini semua, dia orang cakap memang blok yang Diamond ni memang keras lah blok ni. Pun banyak juga macam-macam pernah nampak sisi. Blok Diamond Wah. Dulu di kawasan, saya dengar dulu juga ada salah sebuah kawasan yang dahulu bawahnya ada macam pasar raya tu. Sana ada banyak orang terjun diri itu blok ni sisi. Tu blok awak tu? Ya, saya. Situ saya nak tanya ni, anda sebagai seorang penduduk di sana ni, adakah benar laporan-laporan mengatakan ada beberapa kematian yang terjun diri dari blok tersebut? Memang sisi waktu tu berapa tu dah lama. Memang dah lama lah. Saya tahu kisahnya beberapa puluh tahun yang lalu mungkin ataupun belas tahun yang lalu. Adalah yang putus cinta akan naik dan ada yang sampai tersangkut dekat atas bumbung pasar serba nikah tu Ya, dia pasal tempat atas bumbung tu dia ada pacak-pacak. Yang terjun tu saya sangkut dekat tempat yang itu, bersih-bersih tu. Dan sekarang awak duduk blok tu? Ya, saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kembali pendengar Ria 897, kita kembali pada kisah ingin saya ketengahkan daripada seorang pendengar bernamanya Kak Zainab. Katanya kisah ini tentang gambar dalam rumah, potret keluarga yang disimpan. Potret keluarga ini dipetik bersama dengan suami, anak-anak, termasuklah ibunya. Ayah dah lama meninggal dunia. Jadi ibunya turut ada dalam gambar. Sejak ibu kakak meninggal dunia. Pendengar Ria 897 FM. Katanya Kak Zainab dalam kiriman email dikirimkan kepada saya, yang dikirimkan ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun melalui misteri jam12@gmail.com. Kisah Kak Zainab diteruskan. Bila ibu meninggal dunia, potret gambar keluarga yang besar kisi masih tergantung di ruang tamu. Masih lagi kelihatan di ruang tamu. Sampaikan beberapa kali ada gangguan, di mana suami saya pernah balik dari tempat tugas dan bertanya pada saya, awak pernah tak rasa sesuatu yang tak kena dengan gambar yang ada dalamnya? Ada gambar arwah mak. Saya tanya kenapa? Kata suami, bila dia balik kerja, sedang dia nak berjalan masuk ke dapur, dia rasakan macam arwah mak sedang tengok dia sedang berjalan. Kisi,
Saya pun terperanjat sebab saya pernah merasakan benda yang sama. Waktu itu ingat lagi Kisi, saya sedang duduk di ruang tamu. Suami saya dah masuk bilik tidur. Sekitar pukul 11 malam, saya dengan anak saya sedang menonton satu VCD. Kemudian anak mengantuk, anak pun tinggalkan ruang tamu, masuk bilik tidur, saya seorang saja yang menonton. Sedang saya menonton setengah jalan tu, tiba-tiba rasa tau Kisi, macam arwah ibu yang ada dalam potret keluarga sedang merenung ke atas saya. Dia rasa terkejut. Dia rasa terperanjat. Pendengar Ria 897, bayangkan, bila dia sedang duduk, dia pusing. Itulah perasaan yang diceritakan oleh kakak bernama Zainab. Seolah-olah arwah ibu sedang merenung. Bila panggil seorang ustaz datang untuk tengok-tengokkan rumah, dia kata tak baik gantung gambar macam ni dalam rumah. Tidak digalakkan gantung gambar ni dalam rumah. Kalau nak simpan, dalam album dah cukup. Sejak hari itulah, gambar tersebut telah pun dibungkus baik-baik, disimpan di bawah katil. Dan tidak lagi kakak simpan, Kisi. Tidak lagi kakak gantung di ruang tamu. Terima kasih. Kita akan teruskan pemanggil kita di ujung talian 66911 897. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap? Azhar Rahman di sini. Ni buat panggilan dari mana ni? Daripada Mungkio. Dan pengalaman anda, Azhar, tentang apa? Pengalaman ni jadi pada minggu lepas lah. Masa saya dengan teman saya keluar naik kereta pusing-pusing. Kita jalan-jalan lah. Dia dengan teman wanita dia. Hari tu dah larut malam lah. So kita duduk sekejap dekat Mandai Road. Fazmau Road, situ ada kedai kopi. Kedai kopi Cina lah. So kita duduk, kita lipat-lipat sekejap. Lepas tu teman wanita dia cakap dengan dia yang dia sudah penat. Jadi saya pula malas nak drive lah hari tu. Saya cakap dengan dia, okey lah, kau ambil kereta, kau hantar dia balik dulu lah. Sebelum tu saya ada nyakat dia lah. Dia kata, jaga-jaga bawa kereta malam-malam gini. Akan ada, nanti ada belakang siap ada orang kacau pula. So dari situ dia pun penakut jugalah. So dia bawa cepat-cepat. Lepas tu dia kata dia patah balik. Lepas dia patah balik, dia duduk, kita berbual-bual dalam 30 minit gitu. Terus kita naik kereta lah. Saya hantar dia balik. Masa tu saya jalan ke Lento Road lah, Lento. Saya berbual dengan dia gurau-gurau. Lepas tu saya tengok dekat saya punya review mirror. Saya terkejut Kisi sebab saya nampak ada satu perempuan tengah duduk bawa rambut panjang. Terus saya pun terkejut, tersentak saya terus PC break. Lepas tu kawan saya macam terkejut. Saya kata, kau kenapa ni? Tak betul ke apa? Tu saya macam tak nak saya bilang kawan saya lah sebab kawan saya takut. So saya cakap dengan dia lah, tak ada. Aku ingat ada anjing lintas tadi. So cakap, mereka dia bawa betul-betul. Kalau kereta, selama kereta dekat belakang lah. Kalau kereta hari tadi kita dah berlanggar kan. Dari situ terus saya tak fikirkan sangat lah. Terus saya nampak tepi sekali, kau tolong bawakan sampai ke rumah kau lah. Sebab aku tengah letih lah. Saya kasih alasan lah. Dari situ terus dia drive. Saya dah sampai rumah dia. Terus saya bawa kereta balik. Terfikir lah apa yang saya nampak tadi. Terus saya dah sampai rumah. Saya dapat kereta sambil berfikir lah cakap apa yang aku nampak ni kan. Terus saya dah fikir banyak. Saya naik. Masa saya masuk lift tu, dah sampai kat luar rumah, koridor, common koridor. Saya tu sampai depan pintu. Saya dah dengar ada orang dengan suara garau lah. Kau dah balik, macam itulah. So saya terkejut lah. So saya cepat-cepat buka pintu, saya terus masuk. Saya buka surah-surah apa yang ada lah. Itu aja lah yang kisah saya lah. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik. Saya akan cuba terus dengan pemanggil kita selanjutnya di 66911 897. Mungkin pemanggil yang terakhir. Ya, minta maaf malam ni saya akan beri laluan kepada mungkin uncle technician yang akan ada kerja-kerja upgrade yang nak dilakukan. Hello, selamat tengah malam. Siapa tu? Hello. Ya, siapa tu? Gani. Gani buat panggilan dari mana, Gani? Saya daripada Choa Chu Kang. Dan kisah pengalaman Gani berlaku pada diri anda atau macam mana? Pada diri saya sendiri. Bila tu berlaku kisah ini? Saya sekarang ni tengah
NS kan kerja SDF kan, firefighter. Okey. So dekat fire post ni adalah pengalaman mendengar suara orang ketuk-ketuk, orang macam big noises lah. Pasal kita kena amend the front desk for 24 hours, must be somebody in front. So mesti ada orang kat depan lah. So bila saya nak shift jaga, adalah selalu dengar benda-benda yang aneh lah. So satu hari saya ajak satu orang teman untuk betul-betul dengar apa yang saya dengar ni. Betul-betul yang kita dengar the same thing. Orang ketuk pintu belakang, ketuk. Mula-mula dia pelan, betul makin kuat. So kita pergi tengok, kita both of us pergi tengok, tapi there's no one. So kita air dripping macam bunyi very loud. Mana ada air bunyi dripping from the pipe kuat kan. So very suspicious lah. So kita macam experience that slowly that one of kita punya driver pengalaman dalam macam penampakan benda-benda gini, his experience. Dia cakap memang fire post tu pernah ada barang yang aneh lah. So it's been in the so far that fire post, memang banyak orang dah banyak cerita lah pasal fire post tu. So kalau boleh nak ceritakan je lah, tak tahu kan sejauh mana yang betul lah. Tapi itu antara pengalaman lah tentang fire post Ya, saya. Sebab ada juga sebelum ni beberapa rakan-rakan juga yang bertugas di salah sebuah fire post juga ada katakan kadang-kadang tengah tidur sorang-sorang. Sebab adakah benar satu tidur, satu kena jaga front desk? Ya, saya. Selalunya mesti kena ada satu orang lah. Tak semestinya 3 orang, 4 orang. Mesti kena at least satu orang lah. Yang satu jaga front desk tu lah yang seram tu. Satu jaga, 2 jaga pun kena. Sebab saya dulu pernah, saya ingat dulu satu kisah ni tentang salah satu fire post di Singapura. Sebelah barat lah, saya tak nak beritahu. Ada seorang fireman jugalah sedang duduk di front desk. Tiba-tiba datang seorang perempuan ni minta tolong. Jadi dia pun masuk dalam lah ke dalam bilik dormitory kawannya yang sedang tidur tu. Kejutkan ada perempuan datang minta tolong. Bila keluar wanita tu hilang tak tahu ke mana pergi. Yang hairan tu dalam fire post ada CCTV kan? Ya, saya. Tapi bila mereka playback balik, mereka nampak pintu tu ada orang tolak tapi tak nampak orang. Itulah dia. Awak main fire post di sebelah barat ke, sebelah utara ke, di sebelah mana? Tak nak sebut nama tempat lah. Sebut. Tak mau sebut lah, tapi dalam sebarat juga. Baik, macam sama je tempat. Terima kasih Itu dia abang kita menjalani perkhidmatan negara sebagai abang bomba. Baik, Beringar Ria 897. Terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Macam-macam kisah saya terima pada malam ini sehingga kan ada juga kiriman SMS saya simak daripada Syah. Kata Kisi, selamat tengah malam. Saya Syah dan budak-budak ICA BB Boys Woodlands Checkpoint sedang mendengar Misteri Jam 12. MJ12 Rocks, kata beliau. Terima kasih lah pada anda Syah yang sedang mendengar dengan rakan-rakan di ICA Woodlands Checkpoint. Juga ada di sini kiriman dah lama tak dengar kabar daripada Said Alatas. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar anda? Saya sihat Apa khabar Cik Said Alatas? Saya ingin sentuh tentang gambar dalam rumah. Memang benar Kisi, gambar-gambar portrait yang besar memang tidak dibenarkan. Nak kalau cukup sifat, mempunyai mata, telinga, tangan dan sebagainya, iaitu dalam kategori yang bernyawa, tidak dibenarkan dalam rumah kita. Malahan kalau masuk masjid pun tak benar kita nampak gambar-gambar tergantung kan. Malah hanya ukiran-ukiran organik yang ada boleh kita lihat. Sebabnya kalau kita ada gambar dalam rumah, malaikat tak nak masuk ke dalam rumah kita. Malah jin akan tertarik dan mengambil tempat gambar. Mungkin itulah sebabnya seseorang itu dapat perhatikan yang bergerak bukan gambar, malahan jin yang melihat kita. Jadi lebih baik, ada baiknya macam kakak tadilah, simpanlah saja frame gambar besar tu. Dan juga kalau nak simpan gambar buat kenangan, masuk dalam album, simpan. Mungkinlah ditutupkan macam tu. Terima kasih dari Cik Said Alatas. Itu pendapat pandangan beliau dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini
kiriman-kiriman yang lain. Terima kasih bagi anda yang kirimkan message di Facebook Ria 897. Dan saya rasa saya harus tutup tirai sebab nanti ada kerja-kerja yang sewaktu dengannya yang harus dijalankan. Terima kasih pada anda semua. Jumpa anda di lain kesempatan. Dan baik, selamat tengah malam dan terus bersama Ria Insomnia.